Ya wajib kita kena imani. Ya wajib kita kena percaya. Kita nak sebut apa dia? Nak sebutnya bahawa ilmu tasawuf, ilmu yang perlu kita pelajari. 3 ilmu tadi. Setiap orang semua kena belajar. Saya ke, tuan puan ke, kecil ke, besar ke, dah kira. Tak, hak namanya balik, hak namanya berakal, wajib kena belajar. Dah, budak kecil tak boleh, aku kecil ke. Umur tua dah. Mana kata, tak balik. Tu tak wajib lah. Tapi apabila dia kena masuk umur balik, wajib juga kena belajar. Sebab dia nak semayang. Sebab dia nak melakukan amal-amal ibadat, kewajipan yang dituntut. Wajib juga kena belajar. Tak, wajib juga. Tak, kena belajar. Lepas tu, ajar anak-anak kita dengan ilmu ni. Cukup. Dah kita tua dah ustaz. Nak belajar mana lah. Tak boleh-boleh. Belajar pun tak boleh-boleh. Tak boleh-boleh. Dah tua dah. Allah ni, sabar je. Tak, madrasah. Pondok-pondok. Buka. Untuk agama. Apa? Dah waktu muda dah sempat nak belajar. Paling kurang, sebelum dia meninggal, sebelum dia bertemu dengan Allah, dia belajar ilmu agama. Dia faham ilmu agama. Kadang-kadang pelik juga. Mari ngaji, belajar bab fiqh. Kena pula bab darah haid. Darah istihadah. Darah nifas dan sebagainya. Main ada tua-tua dah. Umur 90, 80. Dah putus haid belaka dah. Baru nak belajar. Ada juga. Dah nak kata mana paling kurang pun. Dia tahu apa dia contohnya dah istihadah, dia tak semayang, dia boleh qada. Paling kurang. Dah muda-muda tak ngaji. Zaman muda tak mahu belajar. Padahal benda tu wajib. Orang lelaki wajib juga belajar benda tu. Bukan kambing yang kita ustaz. Mu jadi tok lelaki orang, wajib juga belajar. Wajib kena tahu. Ustaz tak wajib ngajar orang puan. Ustaz tak wajib ajar orang puan. Yang wajib ajar suami. Suami. Dan suami tak pandai, wajib juga kena belajar. Tak. Wajib juga orang puan tu kena belajar. Bahkan orang lelaki dilarang. Tak. Melarang isterinya untuk belajar ilmu fardu ain. Ada juga kadang-kadang kan. Dah, tu lelaki kata, jom kita pergi nadak kitab malam-malam ni. Dah pada duduk saja garis isyak ni. Marilah nadak kitab. Marilah baca kita pergi dengar. Orang puan ni bijak. Dia kata, orang puan ni duduk rumah. Hak wajib ngajar tak lelaki. Mugilah belajar. Mumpah balik pergi mengajar aku pula. Hak puan cerdik sikit. Bodoh juga. Tak. Tapi balik kan tak lelaki bukan apa. Kamu kena buat gini-gini. Kamu pandai pada ustaz deh. Pula. Tadi dia suruh kita ajar. Tiba-tiba kita balik kan dia tak dengar pula. Baru pergi sejak hari ni. Baru dengar ngajar hari ni. Nak ajar dah aku. Pandang Pula. Orang puan ni banyak alasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sini lah, tempat lain. Kalau sini pun 2 kali 5. 5 kali 2. Kalau gitulah, wallahu a'lam. Dah maaf banyak, saya duk tabur. Siapa-siapa. Tak. Takut kalau saya sabur, saya make dengan Minah. Apa kerah ni, sila-sila ada nama saya make sini. Ada nama Minah sini. Kena ke aku. Sebab pernah, satu hari, dulu saya pernah buat perumpamaan. Nama Pok Mak dengan Pok Mang. Nama Pok Mak dengan Pok Mang. Mula tu saya ngajar berkait dengan akidah, berkait dengan ilmu hadis dan sebagainya. Kita buat misal. Berkait dengan ilmu masa tu. Ilmu ni kena ahli dia. Ni dah Pok Mang. Pok Mak ni Pok Mang. Pok Mang tu tukang. Tukang kita tanya Pok Mang. Tukang. Tanya.
Dia kata pomek ni pomek kan? Nak tanya. Tukang kata, benda orang lain mari tanya, pergi tanya ke Pok Mak. Pok Mak, tak, warna nak motor ni warna. Tak, pergi tanya dia. Memang tak, dia kata lah. Kata macam cukup, apa lah motor pun. Tak, pergi tanya Pok Mak. Kalau pergi tanya Pok Mak pula, lain cerita. Faham ke tak Laju sangat tau. Oh, tak faham. Pomek, beki motor lah mudah, beki kereta. Dengan nukang. Tukang. Tukang buat rumah lah. Kita tukang. Bukan tokang. Ini tokang lain pula. Tukang dengan tokang lain. Jangan silap faham, sesak habis. Kalau tokang kan, bosor. Jadi tokek. Baik. Dia rosak motor, dia pergi tanya ke tukang. Jangan. Tak. Dia rosak motor, dia pergi tanya tukang. Patutnya kena tanya Pok Mak tadi. Kena pula, hak kita ngajar kebetulan kapal tu, Pok Mak tu tukang, Pok Mak tu Pok. Kena dua-dua. Tak pada tu duk mengajar dah lah nama orang. Duk contoh dah lah. Kena pula misalnya sama tu. Sebiji tu. Ustaz Mak kata kaku bersengang. Ni tahun 2018. Kisah lama. Tapi masih berulang. Nak ceritanya apa dia? Nak ceritanya tak. Kita nak kabur siapa-siapa. Tapi nak bagi tahu bahawa itulah kewajipan yang wajib kita kena pelajari. Tak kira siapa-siapa. Dah ilmu tasawuf. Dah. Batu ilmu tasawuf telah ditunjuk, dicontohi oleh Nabi SAW segala syariat, segala kehidupan. Batu Nabi kena jadikan, kita kena wajib jadikan Nabi sebagai contoh tauladan. Cerita bab Nabi bukan nanti bulan Maulid Rasul je. Cerita bab Nabi ni bukan nanti bulan Rabiul Awal je. Tapi kita kena cinta kepada Nabi sentiasa. Sayang kepada Nabi sentiasa. Sebab apa? Macam mana kita cerita tentang ilmu fardu ain. Macam mana kita menceritakan ilmu yang wajib kita kena belajar. Begitu juga kita tentang ilmu fardu kifayah dan sebagainya, segala ilmu-ilmu yang ada. Semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tunjuk contoh. Yang Nabi bagi tahu. Yang Nabi khabar dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran ni turun ke siapa? Ke Nabi. Mukjizat yang paling besar. Baik itu wajib kita kena jadikan Al-Quran sebagai pandoman. Hafal tak wajib, ikut wajib. Tapi kalau orang apa, jangan buluk tinggal. Wajib kena ingat dah lah. Kalau dah mau apa, wajib kena ingat. Tapi Al-Quran tak wajib apa, tapi wajib kena ikut. Tak dapat tidak kena ingat juga, kena tahu juga. Lepas itu Al-Quran ni kena jadi perkara rutin harian. Macam mana kita buat rutin harian? Tak, kita boleh bersembang. Begitu juga Al-Quran, kita boleh bersembang. Allah Ta'ala bersembang dengan kita. Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Kalau kita rasa sunyi, kita rasa bosan, kita rasa stres, sebagainya, baca Quran. InsyaAllah hilang benda tu. Kita rasa serabu, baca Quran. Sebab Al-Quran ini pengubat. Pengubat bagi jiwa-jiwa yang mati. Pengubat dan penunjuk arah kepada sesiapa yang nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak faham Al-Quran mesti
kena belajar. Tak dapat tidak, kena ikut para alim ulama. Mana boleh faham gitu je. Ada orang pada cakap Arab boleh, terjemah aku ada. Belum tentu. Lama mana dah jadi sesak ke Quran. Nah, padahal Al-Quran ni Nabi kata aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Kamu tak akan sesak selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Tiba-tiba ada juga hak jadi sesak. Sebab apa? Sebab tak belajar. Sebab tak mengaji. Tengok mukjizat Al-Quran. Banyak mana kitab-kitab tafsir keluar. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Bawawi, tafsir Na'bah, tafsir apa lagi? Macam-macam tafsir. Tak? Banyak tafsir. Tak, tafsir Ibn Katsirnya, tafsir Tirmizinya, tafsir ni, tafsir tu, tafsir Munirnya, tafsir macam-macam tafsir. Pada Al-Quran 30 juz tu, tapi tafsiran dia, huraian dia macam-macam. Tak campur lagi mengikut imam-imam mazhab pula. Fiqhnya, tasawufnya, akidahnya. Tu ringkasan. Kita contoh sini padi molek sini buat padi. Sini pula pusing beras mahal. Tak, kemurah sini. Sama mahal juga. Bukan negeri buat padi dah. Kita tengok. Dah, mari kita pergi ke gunung Jerat kenapa? Tengok bawa banyaknya sawah padi. Hak ada air lah apa lah macam-macam. Tak pergi. Dak lah Kedah. Padi free. Dah apa-apa. Banyak padi. Rupa-rupanya sama mahal juga. Dak orang juga buat padi pun kena bayar juga. Tanya orang buat padi kak. Tiap-tiap bulan ke keluar padi. Berapa bulan sekali? 3 bulan sekali buat keluar padi. Buat keluar, tak boleh makan lagi kan? Kena proses dulu kan? Berapa bulan pula proses? Lebih kurang kok 6 bulan juga lah nak boleh makan. Nak tunggu makan padi tu lama mana? Tak mau beli tak padi. Kita nak ambil padi sendiri. Tunggu 6 bulan makan ping dulu. Sini panggil ping juga. Ada ni tumbuk. Beras tumbuk tu. Ping. Ping juga. Makan ping dulu sebelum nak tumbuk beras tu. Tak. Dah. Lepas beras pula. Nak kena nanok pula. Nanok saja nak jadi. Nak kena ada lauk pula. Lauk pula kena ada alat pula. Macam-macam. Ulama ni. Mereka ngaji ilmu alat. Mereka mengaji ilmu tafsir. Mereka mengaji ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa je. Amiah nak campur ni. Tak. Pening. Kita duduk syariat. Mengaji dengan orang syariat. Tengok orang mesti cakap. Lain pula. Aku pening dah ni. Nak rayaknya. Rupanya banyak lagi kena ngaji. Banyak lagi kena belajar. Banyak lagi kena tahu. Dan ni kita duduk. Kadang-kadang kita tanya. Orang Arab. Kita belajar Arab Amiah Umumiyah. Payah juga. Dia Amiah khususiah dia. Amiah Mesir, Amiah Syariah, Umumiyah ni. Semua negara Arab pakai. Mudah sikit. Jadi orang faham belakang. Ni Amiah Umumiyah. Dah. Payah juga. Sakit. Tak. Padahal ngaji nahu sama je. Lain. Tak. Nahu pula kalau kita belajar peringkat bawah, hak tu je kita faham. Naik atas sikit, naik ke wakil ke apa tu, mampu lah. Pening lagi. Hak ni kata boleh tak boleh.
Boleh belaka. Ada alat. Apabila ada alat, sesat belaka. Dah. Macam kita kata kan, kalau tukar dia semua dah ahli dah. Ada alat cukup lekat. Buat marilah peta macam mana pun dia boleh buat belaka. Ni tak ada alat, tiba-tiba nak guna direct tak boleh. Lepas tu melalui para ahli ulama. Lepas tu Nabi sebut dia lah, al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi yang menerangkan apa hak Nabi royak. Apa hak Rasulullah SAW sebut, itulah ulama-ulama meneruskan. Ada ahli. Sebab dulu kalau sebut ulama, orang alim, semua bidang dia boleh. Semua bidang dia boleh. Sebut ilmu Imam Syafi'i, dia secara automatik dia ahli hadis. Kalau sebut ahli hadis, belum tentu ahli fiqh. Kalau sebut ahli fiqh, sudah tentu dia ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli bahasa Arab. Tapi kalau sebut orang ahli hadis, belum tentu dia ahli fiqh. Belum tentu. Sebab tak ramai yang jadi fuqaha. Padahal ramai orang zaman tu ngapa hadis. Imam Ghazali dah 200,000 hadis. 500,000 hadis. Ada riwayat kata 500,000 hadis. Hak dia ingat kita. Saya kata dia 200,000 hadis. 40 hadis pun ingat dia ingat. Tu 40 hadis. Dah. Padahal tu baru hadis. Orang ajar hadis. La taghdab. Satu hadis. Dah. Innama a'malu binni'at. Satu hadis. Padahal dah. Hak tu ada sikit-sikit. Dah. Lepas tu baca hadis. Banyak hadis orang ikan-ikan. An-nadhafatu minal iman. Satu hadis. Tak. Banyak. Orang ikan-ikan pun dah ingat dah. Tanya ambil dengan dia. Ambil dengan Tok Guru mana? Tok Guru mana ambil dengan mana? Dah ingat dah. Para ahli ulama dulu dah sama dengan kita. Tak. Direct. Siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil dengan guru ni, ambil dengan guru ni, ambil dengan guru ni. Siapa kepada Nabi SAW. Ingat. Kita hari ni kata muhadis ni, buka laptop macam. Muhadis ni dah. Tak ingat macam. Orang dulu sebut muhadis ni. Bu sebut. Imam Syafi'i pejam mata boleh selesai masalah. Kita pejam mata 40 hari dah ingat, dah selesai masalah. Dah tak ingat. Kena buka mata juga, tengok hadis, tengok kitab, tengok tu, tengok ni. Dah. Payah. Lepas tu kena jadikan ulama sebagai ikutan pandoman. Warasatul anbiya. Tanda kita cinta kepada Nabi SAW, kita cinta kepada keluarga Nabi dan juga orang-orang yang Nabi kasih dan penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini ambillah pengajaran, ambillah pendoman. Tak, mudah-mudahan apa yang saya sebut ilmu yang wajib yang kita kena pelajari ni, kena sentiasa belajar. Tak reti kena belajar, tak reti kena belajar. Bahkan belajar banyak fadilat, banyak kelebihan. Ustaz, saya dengar semua dah. Tak apalah dengar semua dah, belajar lagi. Sebab hari ni kita dengar mungkin kita faham ikut lain. Esok kita dengar benda yang sama, kita faham ikut lain. Saya pernah dengar orang cerita, dengar ayat. Tiap-tiap minggu kita dengar. Tiap-tiap hari ni mungkin kita dengar juga. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hak kita faham ya. Tak, tinggal perintah Tuhan larang. Tak, buat tinggal perintah Tuhan larang.
buat apa kita Tuhan suruh. Tak, faham tu je lah. Tinggal lagu mana, buat lagu mana. Tak, kita tak akan nampak. Maka apabila kita dengar pula, barulah kita nampak. Apabila dengar ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tentang cinta, kasih, ikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kenal Nabi, kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mari cinta, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, sebab kita akan ikut orang yang kita cintai. Kalau orang puas hak kita sayang, hak bini dah lah. Tak. Kita buat apa saja puan tu suruh. Tak, balik lah. Dah habis gaji ke balik dah. Tak. Naknya, ta'atnya. Ada hak tu lagu tu. Dan nak royaknya. Tak. Nak sebutnya apa dia? Kita akan turut. Sebab ada orang kata turut, oh, takut bini. Bukan takut bini, sayang bini. Tak. Ada dua kaedah. Ada sayang, ada takut. Tak. Takut bini seorang, hak jenis sayang bini. Hak ni, hak jenis sayang bini, yang bukan jenis takut bini. Tak. Hak bini kata, lama dah akan gelar. Dia faham dah. Lama dah akan gelar tu, tak ada gelar tu. Tak. Tok lelaki hak faham, dia beli gelar. Tok lelaki tak faham. Tak belilah. Sebab apa? Dia tak faham lah. Lepas tu juga kita, Allah Ta'ala bagi Quran, bagi hadis tu, supaya kita ikut Nabi. Supaya kita faham apa yang Allah Ta'ala sebut. Apa yang Nabi sebut. Inilah. Kita tak faham lagi. Padahal Tuhan sebut dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tengok. Allah dan malaikat selawat ke Nabi. Tak faham lagi. Barulah Tuhan suruh kita selawat. Tambah lagi palah nak selawat. Kita sayang pada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar mencintai Allah, bukti dia mencintai Nabi. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti yang pertama. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengakui dan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut di sini, takut Allah Taala tak reda. Takut Allah Taala murka. Takut Allah Ta'ala benci. Lepas tu kita kata kita takut pada Allah. Allahu Akbar. Dalam masa sama, lebih kurang takut dengan ikut perintah Allah. Apa makna ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul? Maknanya supaya kita mendapat redha Allah, mendapat cinta Allah, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita nak jadikan Nabi sebagai tauladan? Ikutlah para alim ulama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan contoh sebagaimana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan bersifat dengan sifat yang mulia, dengan berakidah akidah yang mulia, dengan bersyariat syariat yang mulia. Ini. Tadi tak faham lagi tadi mula-mula ittaqullah tadi. Rupa-rupanya faham ittaqullah bukan faham mana takut semata-mata. Rupa-rupanya takut Tuhan tak sayang. Takut Tuhan tak cinta. Macam seorang yang buat bekerja dengan seseorang, takut token potong gaji. Hak tu je nampak. Tidak nampak hak token kasih ke dia. Kalau kita bekerja sungguh, mana tahu token nampak kena bagi bonus ni. Kita nampak bonus tu.
Sebab dia nampak potong gaji. Dia nampak kena ni, kena tu. Dia nampak tu. Rupa-rupanya di sebalik kita buat kerja tadi. Tokek tengok. Tokek tengok. Bos tengok. Oi. Sungguh orang ni buat kerja. Hai bagi bonus tahun ni. Padahal ada orang kerja lebih pun. Tapi buat ikut waktu je. Tapi dengan kesungguhan kita. Dengan hikmah kita. Jadi, cara automatik bos pun tengok Allah rajinnya lah. Rajin berdoa lalu. Siapa masa gaji? Patutnya gaji 1,200. Boleh 1,500. Kita tanya tokek apa? Kita gaji 1,200 je. Tak apalah, ambil halal. Hadiah. Rezeki. Sebab apa? Sebab kasihnya bos tadi. Kita juga Allah Ta'ala sebab kita nak kasih tu. Hak potong gaji kita takut juga. Hak kena masuk neraka tu takut juga. Tapi nak ayatnya cinta tadi. Nak dapat cinta dan kasih Allah ya Azza wa Jalla. Bukan mudah. Bukan mudah. Kalau bercakap, semua boleh bercakap. Dalam sembang, semua boleh bersembang. Sebab tu kena ada bukti. Antara bukti kita mencintai, mengikuti Allah dan Rasul, iaitu kita melakukan dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sungguh naknya kita dah beriman kepada dia, masuk dalam syurga. Bahkan Nabi sendiri menyeksa diri dia untuk umat dia. Kita tak seksa pun diri kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk cinta kepada Nabi. Bahkan Nabi bagi peluang pula. Walaupun jahat macam mana buat umat aku, buruk macam mana umat aku, kalau dia dekat dengan aku, dia banyak selawat kepada aku akan tolong dia. Tolong siapa? Ahli berdosa. Orang lain, waktu tu dia pula boleh tolong orang lain. Hak ni, ahli maksiat. Macam kita banyak dosa. Tak payah kata keluar rumah nampak dosa. Tak, pegang telefon nampak dosa lalu dah. Tak, lenik telefon pula jadi iklan diri. Tiba-tiba buka, tiba-tiba mari joget, agen tu. Nak tengok lama tengok pun iklan. Kena buang dulu. Tunggu dulu 30 saat, 20 saat. Tak nanti buka aplikasi. FB, IG. Kenapa lagi? Tak. Lagi? Kenapa lagi? TikTok salah. Tak pula. Tak. TikTok. Lagi kenapa lagi? Banyak. Tweet. Lagi? Banyak. Macam-macam. Tak. Buka tu. Tengok orang ni. Tengok orang tu. Allah. Dosa mata kita. Dosa mulut kita. Pas tengok kan. Kita blebel pula. Kita kata pula. Nathan ni gini-gini. Pas kita tengok pula. Tak. Kita kata pula. Mulut pula kata. Lepas tu mari masuk ke hati pula. Allah. Apa masuk hati kan? Mayat pun jadi duk kosong. Tak, iman pun jadi celaru. Tak, tengok apa seksi, iman celaru lalu. Tak, hak nikah dah pun nak cari lain. Saya kata ada nikah ni. Betul tak? Dah lagi aku lah orang puan tu belakang. Tak, kadang pasal-pasal balik rumah lagi, tarik linggir. Ya Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita nak sebut. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi saya cakap secara umum. Sebab kita tak mengajar. Kita hanya nasihat untuk diri saya dan untuk tuan-puan. Nak mengajar ni bukan ada ustaz yang lebih arif. Cuma untuk pesanan. Untuk kesan. Kalau mengaji tak mengaji. Kalau mengajar tak cara gini, dia kena buka kitab. Lepas tu,
kena kabur sesir satu-satu. Dah, orang lagi tu hurah agak bismillah saja dah habis lagi setengah jam. Dah, orang kita ngaji. Baru ni ada seorang babur mari pondok. Dah, ingat nak kota kita Unwanul Falah. Dah, baca bismillah tu pagi 2 jam setengah. Bismillah saja. Petang tu bismillah dah habis lagi. Esok kan baru baca Alhamdulillah. Alhamdulillah sehari juga. 3 hari juga. Penuh dobek. Tak, no royaknya. Hatu orang ngaji sungguh lah. Hatu ngaji tu. Tak, kalau no hurah. Sebab banyak. Hurayang, tafsiran. Tak, cerita-cerita termasuklah berkait dengan akidah, tasawuf, akhlak, nahu, sorah. Masuk mereka. Tak, tu orang ngaji. Tak, kita sekadar untuk pesanan. Mudah-mudahan pesanan ini memberi manfaat, beri kebaikan. Saja kalau tu apa pasal kalau saya sebut daripada awal sampai akhir, saja poin dia. Tahu tak apa dia? Tak tahu tak poin dia? Ha? Kenapa? Suruh ngaji je. Suruh belajar. Tu lah. Hak wajib belajar tu je. Sebab hari ni hak wajib belajar, orang tak faham tak belajar. Kita sibuk nak melahirkan, nak melahirkan macam-macam orang. Nak melahirkan engineer lah, nak melahirkan pesyarah. Hak tu wajib juga. Fardu ain dan fardu kifayah. Kalau tak ada engineer, payah juga. Tak ada doktor, payah juga. Tapi nak melahirkan orang yang faham agama, engineer yang faham agama, doktor yang faham agama, yang faham tiga-tiga hak asah. Hak ni asah. Hak ni hak asah. Fardu ain semua wajib kena belajar. Fardu kifayah doktor ada dah. Kita pandang. Ada doktor. Tapi kalau tak ada doktor, wajib juga ah. Kena ada doktor. Tak ada tukang. Tapi yang ada rumah. Tak, mesti kena ada usaha biar ada tukang. Jadi fardu kifayah. Sama juga tu. Kita gaduh-gaduh nak pergi jihad. Ada dah orang jihad. Kita doa lah bantu mereka, support mereka. Tak. Kita jihad. Duduk majlis ilmu dulu ni. Belajar dulu cukup dulu ni. Tak. Nak jihad. Anak bini dah nak cara lagi. Tak. Nak jihad. No. Tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu fardu ain dak pas lagi. Allahu akbar. Payah. Tak, payah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat bermanfaat. Buku apa habis? Buku apa dah? Bulu setengah. Habis dah ni. Tak. Baik. Itulah untuk perkongsian yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi kebaikan. Mungkin kita boleh dengar lagi ustaz-ustaz lain. Macam Ustaz Abdul Rahman ke ustaz yang ada tak guru yang hebat-hebat lagi. Tak, kita hanya untuk berkongsi ilmu. Tak, mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis ilmu ini diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang berada dalam taman-taman syurga ini dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dinilaikan setiap iki, setiap saat, setiap masa yang kita berada dalam majlis ilmu. Jangan kita rasa rugi kita berada dalam majlis ilmu. Kerana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah sebut, tak, satu saat berada dalam majlis ilmu lebih baik daripada solat 1000 rakaat tanpa ilmu. Hai, kita buat solat sunat 1000 rakaat ada tak? Tak. 1000 rakaat wajib tak? Balik awal. Tak, balik awal. Sehari kita buat 1000 rakaat. Oh, balik awal. Tapi kalau kita fikir logik akal, satu saat kenapa awak dapatnya dengan duduk dalam majlis ilmu? Satu saat kenapa awak dapat?
Ustaz dah cakap habis dah sah. Nak royaknya walaupun 1 saat, itu masa bukan mudah. Tak, makna kata perkara yang menguntungkan kita. Hari tu ada sembang video saya. Tak, saya dah ingat dah siapa hak kerak. Tak, saya kata tak, nak kata payahnya nak dapat pahala. Satu pahala ni nak bayar dengan dunia dari sini tak boleh nak bayar. Walaupun duit berjuta-juta. Satu pahala je. Dah dengan duduk dalam majlis ilmu bukan satu je pahala. Banyak mana pahala Tuhan beri. Ya. Satu pahala tak boleh nak bayar dah. Ada juga hak jenis orang komen. Dia kata, Ustaz, kalau gitu kan Ustaz, dia sejak-sejak tak payah kerja buat tak payah jual beli tak payah nega tak. Benda tu kan dunia belaka. Tu orang tak faham. Hak tak mengaji. Jual beli pun dapat pahala kau. Ibadat bukan hanya 1 saat. Bukan hanya 2 saat. Bukan hanya 1 jam. Bukan hanya 2 jam. Ibadat. Maksud ibadat setiap masa. Setiap jam. Dan lebih daripada 24 jam. Ni dah reti bahasa pula ni. Tak pandang matematik ke Ustaz ni? Kenapa? Ustaz kata, buat ibadat ni lebih 24 jam. Kita kira. Ni jam ada. Tak, 12 jam. Tambah. Berapa? Siang 12 jam. Malam 12 jam. Jadi, antara petang hingga ke malam, malam ke petang pula. Berapa jam? 24 jam. Dah Ustaz ni dah pandang matematik ke mana? Pula. Kalau hak gini-gini hidup zaman Nabi rasanya, hak ni hak tolak Isra' Mi'raj awal-awal kali. Tak. Hak ni. Hak tak faham. Tak. Abang tu matematik Islam ni dah sama dengan matematik akhirat. Dah sama dengan matematik dunia. Tak. Hak akhirat hebat lagi. Tak. Lepas tu kita kata ibadat boleh 24 jam. Dalam masa kita duduk 1 jam. Ni duduk dalam 1 jam ni. Tak. Berapa jam kita duduk? Sejam lebih. Sejam lebih. Bukan sejam. Tak. Kita duduk ni. Kita datang. Duduk sejam. Kita pakai pakaian sunnah. Pakai jubah. Dapat pahala sunnah Nabi. Berapa buat? Pakai tutup aurat. Lama mana kita duduk? 1 jam. Dah campur duduk dalam majlis ilmu 1 jam. Dengar pula 1 jam. Beramal pula 1 jam. Dah? Kira dalam 1 jam 5 najang kita dapat pahala. 5 faedah. 5 perbuatan kita dapat. Belajar pula ilmu fardu ain. Pula dapat pula. Kelebihan 6, 7 fadilat. Dah 7. Dan kalau kita buat 24 jam lebih dah. Lebih. Kita keluar pada surah dengan kaki kiri. Dah. Masuk surah dengan kaki kanan. Tak? Ni kira pahala. Kita berjalan. Niat kita belajar ilmu agama. Keluar rumah tu dapat pahala dah. Keluar rumah dengan tutup aurat. Tak pakai luar pendek. Tak pakai pendek. Dah. Keluar rumah pakai tutup aurat dah. Contoh ni nak mari surah. Tak. Dia keluar surah tu, dia pakai pendek je mari sini. Contoh. Tak dapat tutup aurat. Mari dengar ilmu, dapat pahala dah. Buat pakai pendek tu, tak payah kira. Dah. Contoh. Jangan buat. Tapi tak ada lagi lah orang buat gitu. Tapi jangan buat. Dah. Buat aurat, buat tutup aurat. Tak termasuk dah. Tak. Pahala buat dengar, dapat. Ya pula orang duk bagi rasa dalam surah. Duk luar surah. Tapi dengar tak? Dengar. Dapat pahala. Dengar apa mana? Cumanya dosa dia sedang buat dosa tu. Dikira dosa. Apa? Orang tengok. Pakai pendek. Contoh. Jangan jadi atomen. Pakai pendek alik 2. Tak? Baik. Tu kita nak sebut. Mudah-mudahan kita tak rugi duduk dalam majlis
ilmu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kecil maupun dosa besar. Dosa yang kami buat dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Dosa yang kami buat dalam keadaan kami tahu maupun kami tidak mengetahui ya Allah. Dosa yang tersembunyi maupun dosa yang zahir ya Allah. Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, dirilah kami dengan agama-Mu ya Allah, dirilah kami dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirilah kami dengan cinta kepada agama-Mu ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk kami sentiasa bersujud kepada-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami sentiasa taat kepada-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami sentiasa menuntut ilmu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk kami sentiasa basahkan bibir mulut kami, lidah kami dengan zikrullah, dengan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Engkau ya Allah. Tiada yang mampu melainkan kemampuan Engkau ya Allah. Setiap gerak-geri ini ya Allah, berilah gerak-geri kebaikan ya Allah, dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah saudara-saudara kami yang ditindas di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, berilah pertolongan kepada mereka ya Allah, sebagaimana Engkau memberi pertolongan kepada tentera-tentera Badar ya Allah, berilah pertolongan kepada tentera Taufan Aqsa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami tak mampu nak pergi ke sana ya Allah, kami hanya mampu berjuang serta berdoa, memohon kepada-Mu ya Allah, serta berinfak kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap nilai-nilai kami ya Allah, setiap doa-doa kami ini ya Allah, pahala ganjaran yang sampai kepada mereka ya Allah, yang membantu saudara-saudara seagama dengan kami ya Allah, yang mempertahankan bumi Aqsa, bumi umat Islam ya Allah, yang sepatutnya kami semua umat Islam yang dipertanggungjawab untuk bersama-sama membangkit, untuk sama-sama membangun dan membebaskan bumi Aqsa daripada cengkaman musuh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kekuatan ya Allah, supaya kami menjadi hamba yang sentiasa taat patuh kepada-Mu ya Rahman. Jika kami ditimpa bala musibah ya Allah, berilah kami kesabaran tinggi sebagaimana Kau beri kesabaran yang tinggi kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.